Okey, boleh mula. Boleh Doktor, tafadhal, tafadhal. Nah. Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya ni kira nervous lah ni. Nak sharing lah sikit. Okay. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesihatan dan sebagainya. Sehingga kita berada pada hari ini, kita pun sedar tak sedar dah masuk pertengahan bulan Jun kan 2021. Baik. Jadi pada malam ini sebagai siri yang pertama lah nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan anda nak tengok. Okay, malam ini saya nak berkongsilah kepada para penonton di Akademi Tadabbur Malaysia yang dapat ditonton melalui Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, jadi tajuk pada malam ini sebagai siri yang pertama. Sebagai siri yang pertama, ancaman bahaya Israeliat. Tajuk pun agak-agak sensitif tak? Petang tadi tengok dalam Facebook Ustaz Syari pun ada masalah. Saya duk risau juga dah. Kok-kok lah kan dia dapat detect dalam bahasa Arab dan sebagainya. Baik. Jadi tajuk yang kita nak bincang pada malam ini sebagai siri yang pertama. Sudah tentulah dalam siri yang pertama ini berupa pengenalan. Okey. Tak boleh tak gerak kan ni? Sekejap. Tu silap ni. Okey, ada. Okey. Hari ni 15 hari bulan, orang kerja government dah gaji. Baik. Ini adalah sinopsis atau ringkasan cerita bagi tajuk yang kita nak bincangkan. Mungkin dalam beberapa siri lah. Okay, tajuk ini membincangkan tentang ancaman bahaya Israeliat. Israeliat ini merupakan sebahagian daripada sumber pentafsiran dalam kitab-kitab tafsir yang mula meresap masuk dalam pemikiran umat Islam sekitar abad ke-3 Hijrah. Tahun 200 lebih lah kan. Okey, tumpuan perbincangan tajuk kita ini kepada beberapa isu lah. Yang pertama, pengertian dan asal-usul Israeliat. Yang kedua, faktor kemunculan dan kemasukan ke dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian disusuli oleh skop ataupun ruang lingkup Israeliat, hukum meriwayatkan dari sumber Israeliat, contoh-contoh riwayat Israeliat. Ini yang biasa kita dengar daripada kecil lagi dah. Nabi Nuh misalnya Nabi Ayub sakit kusta, betul ke tidak? Okay, dan yang lastnya ialah impact ataupun kesan implikasi riwayat Israeliat ini terhadap akidah, terhadap hukum dan seumpamanya. Baik. Ini isi kandungan. Samalah tadi. Sama dengan sinopsis, cuma dipecahkan kepada ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5.
Jadi ada 5 di kita punya point lah, main point. Okey, ini yang samalah. Dan kalau dalam konteks di universiti maupun di sekolah, mana dia ada satu wording at the end of the class, di hujung pengajian kan, student able to, anda akan dapat beberapa perkara lah. So malam ini saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau dulu zaman saya mengaji dulu dipanggil objektif, maka ditukar kan kepada apa yang cikgu nak sampaikan dan ditukar kepada at the end of the class apa yang audience akan dapat. So akhirnya di hujung kelas nanti diharapkan pelajar dapat identify, mengenal pasti pengertian, dan yang keduanya ialah asal usul Israiliyat. Ini dia. Baik. Kita masuk terus. Pukul 9.21. Persoalan yang pertama, apa itu Israiliyat? Apa itu Israiliyat? Baik, biasa kita pernah dengar kan. Jadi sudah tentulah bertitik tolak daripada definisi atau pengertian ataupun takrif Israiliyat ini dilihat dari 2 sudut. Pertama dari sudut bahasa, yang kedua dari sudut istilah. Mana-mana pun kan, bila kita bincang tentang sesuatu tajuk, sudah tentulah kita kena faham definisi dulu. Apa definisi buku, apa itu laptop, apa itu handphone dan sebagainya kan. Baik. Ini yang ringkaslah Israel kan, bermakna hamba Allah dan daripada keturunan Nabi Allah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Baik. Dan dari sudut istilah ada detiknya. Don't be khawatir. Okey. Pengertian Israiliyat dari sudut bahasa. Perkataan Israiliyat dari sudut bahasa daripada kata jamak. Ni Israiliyat ini adalah kata jamak dan kata tunggal ataupun singular wordnya ialah Israiliyah. Kan Israel ataupun Israiliyah lah biasa. Ada tak marbutah. Baik, dan dia ni berasal daripada perkataan Ibrani. Kalau kita bincang panjang lebar Ibrani ni, mungkin satu malam ini kalau 2 jam, 3 jam pun tak habis. Kan, daripada perkataan abara maknanya menyeberangi. Kan, Ibrani menyeberangi, mengambil sempena dengan Nabi Allah Ibrahim AS itu menyeberangi. Kan, kalau kita refer kepada sejarah peradaban manusia, Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia, di situlah dikatakan bermulanya tamadun manusia yang pertama ataupun yang terawal. So manusia duduk kawasan situ. Menganjur daripada teluk apa nama? Gulf ni. Teluk Parsi ke apa nama tu? Kan Iran, Iraq tu kemudian menganjur sampailah ke utara ke Syam ataupun Syria. Maka itulah dan terletak di antara dua sungai. Sungai apa tu tuan-tuan carilah dak. Baik, Ibrani ataupun dalam bahasa yang kita kenali ialah Hebrew yang terdiri daripada 2 perkataan iaitu Isra dan Il. Dan ringkas cerita maknanya adalah hamba Allah. Apabila disebutkan Israel bermaksud hamba Allah. Kan? Jadi kan baru ni ada isu dak. Kan ada isu kan bila sebut Israel ada satu pandangan kata tak boleh nak maki hamun Israel. Ada. Sebab apa tak boleh maki hamun? Sebab dia kata Israel itu sebenarnya adalah nama Nabi Allah Yaqub AS. Betul lah dari satu sudut. Itu dari sudut bahasa, nama yang orang duk marah, orang duk bantah untuk Israel itu as a national state, as a bangsa negara, tidak lagi merujuk dan tidak lagi merujuk kepada Nabi Yaqub AS, walaupun dari sudut makna bahasanya ya. Kan? Kita kena faham antara teks dan konteks. Baik, menurut Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi, ini antara sarjana Islam yang mengkaji tentang Israiliyat. Dia ada beberapa nama. Antaranya seperti Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, siapa lagi? Dr. Salah Al-Khalidi dan sebagainya. Jadi perkataan Israiliyat ini dinisbahkan kepada Bani Israel yang maksudnya adalah anak-anak daripada Nabi Yaqub AS. Dan Nabi Yaqub ni ada 12
orang anak, maka daripada anak itulah sampai kepada yang second last. Second last bernama Yusuf dan yang last yang akhir bernama kan Bunyamin. Orang putih panggil Benjamin. Tak kira lah kan asalnya begitulah yang disebutkan. Jadi oleh itu semua keturunan Nabi Yaqub alaihissalam serta perkara yang berkait dengannya dinisbahkan kepada Israel ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai Israeli ataupun kata muannasnya adalah Israiliyah. Kan Israeli ataupun Israiliyah merujuk kepada anak cucu keturunan daripada Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Kan? Ini dia punya salah silah keturunan. Kalau kita tengok, saya tak buatlah apa nama dia punya apa gambar gajah ni kan. Gambar rajah, kalau buat gambar rajah mana daripada Ibrahim tadi tu ada dua pecah kan. Ada dua pecah. Maka yang pecahan pertama tadi daripada Ibrahim turun kepada Ismail kan. Yang berada di kawasan Hijaz, manakala satu lagi ialah pecahan kepada Nabi Allah Yaqub ini sampailah kepada Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa pun berada di kawasan Palestin. Baik. Dari sudut istilah, kita ringkaskan dari sudut istilah ini, biasanya bila sebut Israeliat, kisah atau cerita yang datang daripada orang Yahudi ataupun daripada Israel. Kan? Baik, istilah ini memanglah diterima itu secara umum. Macam kalau dalam disiplin hadis, hadis ialah apa itu hadis? Ialah ma'sudira, apa yang disandarkan kepada Nabi SAW sama ada min qaulin ataupun fi'lin atau takrib. Kan, tiga lah. Tapi dan ada pendetilannya mengikut bidang-bidang tadi seperti ulama fiqh mentafsirkan sekian, ulama usul fiqh mentafsirkan sekian. Maknanya ada persamaan dan perbezaan definisi antara ulama dalam bidang-bidang yang disebutkan tadi sebagai contoh. Baik, jadi bagi ulama hadis, ulama tafsir dan hadis ini bukan hanya sekadar sumur itu datang daripada Bani Israel, tetapi semua cerita yang masuk ke dalam tafsir, yang kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis sebahagiannya bersumberkan daripada orang Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi adalah agama dan Nasrani adalah agama, dan Nasrani bangsanya bangsa apa? Bangsanya adalah bangsa Yahudi. Samalah kan, cuma dia berpecah lah kan. Selepas daripada kebangkitan ataupun kedatangan Al-Masih Nabi Isa alaihissalam kan. Dan atau selain daripada keduanya tadi, daripada musuh-musuh Islam, dan definisi inilah yang banyak diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Dr. Muhammad Husin Az-Zahabi, Muhammad Abu Syahbah dan Ramzi Na'na'ah dan Abdul Wahab Fayyid dan sebagainya lah. Baik. Manakala dalam disiplin hadis biasanya kalau sebut Israeliat orang nampak pada tafsir, memanglah kan. Dan dalam hadis biasanya disebut sebagai akhbar Israeliat. Lebih kurang samalah. Kan akhbar maknanya khabar. Dan khabar Israeliat okey sama. Baik. Bagi Muhammad Abu Zahwu, sebarang riwayat yang datang daripada Ka'ab bin Al-Ahbar. Siapa Ka'ab ni tuan-tuan? Siapakah dia Ka'ab bin Al-Ahbar? Cuba cari. Orang panggil hari ni, cuba Google. Okey, keluarlah. Oh, Ka'ab bin Al-Ahbar ni siapa dia? Sahabat Nabi kah? Kan tabi'in kah? Dia ni orang Arab kah ataupun Yahudi kah? Contoh kan. Ni antara tokoh utama yang menjadi punca ataupun sumber tersebarnya cerita-cerita, kisah-kisah Israeliat ini. Dan yang keduanya ialah Wahab bin Munabbih. Ni tuan-tuan boleh carilah. Kan dia ni tabi'in ke, tabi'in ke, duduk di mana kan, sebagai contohlah kan. Maknanya nak suruh buat kerja sikit, contohlah. Mula-mula ni ustaz suruh buat kerja dah kan. Baik, ulama hadis juga menggunakan perkataan Israeliat ke atas segala cerita bangsa Yahudi berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Okey.
Dan perlu diketahui bahawa bila kita sebut cerita Israiliyat ini yang datang daripada Yahudi, kan, ada dalam kalangan mereka selepas daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam. Mereka peluk tadi tu pun ada macam-macam. Ada yang ikhlas, ada yang tidak, kan? Baik. Jadi di sini pun ada yang telah memeluk Islam seperti nama yang disebutkan tadi. Kan? Baik, namun begitu bagi Dr. Salah Al-Khalidi, ni dia ada tulis banyak buku ni. Mungkin tuan-tuan boleh carilah, cuba dapatkan apa edisi bahasa Melayu. Saya cari boleh jumpa. Kalau ada kita pakai kongsi ya. Ini khusus As-Sabiqin fil Quran. Kan, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kan? Cuma ditulisnya biasanya orang tulis Salah lah, SO, kan. Kalau Salah ni apa pemain bola sepak Liverpool tak? Siapa yang salah? Kan? Salah yang salah. Kan? Baik, ini dari sudut tulisan ataupun dari sudut sebutan lah. Bagi Dr. Salah Al-Khalidi, antara ilmuwan Islam yang banyak mengkaji tentang Israiliyat. Okay, dia kata hubungan antara Israiliyat dengan Yahudi ni ada pandangan yang tersendiri. Jadi Israiliyat ni umum, manakala Yahudi itu apa dia? Lebih umum sifatnya dan tidak semata-mata datang daripada cerita orang Yahudi. Oleh sebab itu, yang tadilah, kan, kalau disebutkan Nasrani, memang ya, mereka juga adalah berbangsa Yahudi. Cuma agama Nasrani setelah kebangkitan Nabi Isa AS. Tapi yang maksud di sini ada juga sumber itu datang daripada Parsi. Contohlah, kan, apabila Islam ini tersebar ke luar daripada semenanjung tanah Arab, dianut oleh orang Parsi. Dan orang Parsi pun dibawa budaya dia masuk ke dalam tempat kita. Macam di dunia kita lah, di dunia Nusantara, apabila Islam datang ke Nusantara, dia berlakunya proses asimilasi, penyerapan budaya atau proses kesalingan, kan, saling ambil mengambil antara local culture, budaya tempatan dengan budaya Islam. Berlakunya begitu, kan. Akhirnya pun masih lagi berlaku cerita-cerita khurafat tak, bukan Israiliyat lah, jadi Melayuiyat. Kan, maka setiap cerita yang karuk maruk, cerita khurafat, pendustaan, pendustaan di sini maksudnya pendustaan ke atas Nabi dan Rasul. Contoh apa, tuan-tuan? Tadilah, kan, bila kita baca kitab-kitab tafsir ataupun kita baca dalam cerita-cerita lah, disebutkan bahawa Nabi Ayub AS tak, penyakit kusta. Kan? Betul ke? Kan? Sebenarnya bila dicari, rupanya datang daripada sumber Israiliyat, dan sumber Israiliyat ini kita akan bincangkan nanti secara ringkas yang saya sebutkan pada malam ini sebagai siri yang pertama. Ada 3 jenis. Sama ada makbul, cerita tadi itu okey, accepted, boleh diterima. Yang kedua, rejected, ditolak. Yang ketiga, maskut, didiamkan. Didiamkan maknanya boleh diterima selagi tidak bercanggah dengan hukum. Tapi ulama mendiamkan, maknanya no comment. Bila no comment, mungkin tuan-tuan kita ingat kepada respon Salman Al-Farisi dan juga Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tak, bila cerita makan dog, kan, hadis takrib yang mana Nabi SAW tidak memberikan respon, kan, bermakna fahamlah sahabat bahawa tindakan memakan dog ataupun biawak padang pasir, kan, yang bukan kebiasaan orang Arab. Sebab Khalid Al-Walid ini, kalau tak silap saya lah, dia orang Syam, kan. Kalau Salman memang kita maklumlah dia orang Parsi, bukan Salman. Kan. Ya, ada peminat. Ya, Ustazah. Baik. Jadi sumber Parsi ataupun sumber luar lah, kan. Jadi bercampur aduk. Kan. Juga ada perbincangan detail lah sebentar lagi. Baik, bagi Dr. Salah Al-Khalidi lagi, Israiliyat bukan semata-mata diwarnai oleh warna Yahudi ataupun sumber Yahudi, termasuklah juga daripada sumber Nasrani, yang penganut agama Nasrani, orang Parsi yang kita pun maklum, kan, agama mereka adalah sembah matahari ataupun Majusi, dan juga Rom, kan, di
Rom ataupun Itali lah hari ini. Baik, antara hujah beliau, dia kata orang Yahudi ini merupakan bangsa paling awal yang memulakan gerakan pendustaan dan menyebarluaskan cerita-cerita yang tidak benar itu kepada orang lain. Sebab Yahudi ni, kalau kita katakan antara Allah bagi anugerah kepada mereka, wa faddaltum 'alal 'alamin. Kan? Memanglah di pro and con. Perbincangan tentang Yahudi ni, the chosen people of God, asy-sya'bul mukhtar, bangsa pilihan Tuhan, kan? Dan bagi mereka, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, dan orang lain ataupun bangsa lain itu mereka anggap sebagai hamba kepada mereka, dan sampai hari ini pun mereka tetap berpegang itulah konsep, dan mereka mahu realisekan konsep tadi. Jadi bangsa-bangsa lain juga turut sama dalam gerakan gerakan menyebarluaskan pendustaan berkenaan dengan cerita-cerita bukan tentang Nabi SAW saja, tapi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran yang melibatkan qasasul anbiya, umpamanya cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu. Jadi inilah dia orang Yahudi. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita tahu bahawa mereka ni tidak akan reda sekali-kali dengan kita selagi mana kita tidak ikut jejak langkah mereka, kan? Baik. Ini sekadar contohlah buku. Buku Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Saya sini keluar gambar Ajun-Ajun ni. Macam mana nak buat? Okey, ni ada. Sebab Zoom ni saya lama dah, mula-mula dulu lagi peringkat awal online ni, kami di universiti menggunakan Zoom, tapi bila sedikit masa ada masalah, jadi bertukar kepada Webex. Jadi teringatlah, ini baru rasa first time balik menggunakan apps ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini buku terjemahan. Kan, buku terjemahan samalah Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Betul ke? Kan boleh didapati ni yang diterjemah oleh ni sahabat saya lah ni, pengaji sekali di Mesir dulu, Dr. Hasnan, daripada Pusat Citra UKM. Baik. Jadi Dr. Salah Al-Khalidi tadi dia bahagikan Israiliyat ini, pengertian Israiliyat ini kepada dua, yang klasik dengan yang baru. Ringkas cerita, walau apa pun, tak kiralah yang lama ke yang baru. Kalau yang lama lebih menonjol hanya kepada sumber-sumber daripada orang Yahudi saja. Tapi bila masuk kepada pandangan yang baru, maknanya lebih kepada kontemporari, dia merupakan ini dia. Okay? Karut marut setiap cerita samalah lebih kurang yang disebutkan tadi, walaupun bukan bersumber daripada orang Yahudi. Kalau datang daripada sumber Parsi, kalau datang daripada sumber Rom, mungkin juga bila kita baca tafsir Nusantara lah, ini sebagai contoh lah tuan-tuan, kan? Baca tafsir Nusantara ni, kitab Jawi dulu ke, contoh Nur Ihsan, contoh lah, kan? Yang ada ni Hamka ke umpamanya, adalah cerita pelik-pelik begini, kan? Jadi mungkin dia pun memasukkan unsur Melayuwiyat. Ada unsur Melayuwiyat ke, kan, dalam pentafsiran tadi. Maka juga dinamakan sebagai Israiliyat, tidak dinamakan sebagai Melayuwiyat. Kan, walaupun sumber cerita tadi itu datang daripada kita lah di Malaysia ataupun sekitar Nusantara. Okey, kita rehat seketika. Okey. Berapa dah? Okey, bahagian kedua. Bahagian kedua, okey, ada intro sikit. Bani Israel yang dia maksudkan di sini ialah penganut agama Yahudi dan agama Nasrani, dan mereka merupakan golongan yang mempunyai pengetahuan luas tentang kitab Taurat dan kitab Injil sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. Okey, ini kosong. Memang sengaja dibuat. Okey, saya tunjukkan peta.
Kan? Peta maknanya sini Mesir. Okey, ini adalah Laut Merah. Kan ini adalah Semenanjung Sinai. Kan? Ini samalah. Kemudian okey, persoalan yang kedua ialah mereka ni dari mana? Daripada manakah mereka ini? Kan kalau kita tanyalah, okey, kita di Malaysia ni daripada mana? Ada pelbagai teori tak? Kan ada kata daripada India, daripada China. Kan kalau orang Australia, mereka daripada mana? Kan takkanlah keluar daripada bumi tak? Sudah tentulah mereka datang daripada tanah besar, dan tanah besar itu dari mana? Sebagaimana dari mana orang Amerika Syarikat? Mereka daripada England. Contohlah yang awal-awal. Baik, mereka ni daripada mana? Ini secara ringkaslah, kan? Nabi Ibrahim, okey, bawah Nabi Ibrahim ni ada 2 isteri. Siapa isteri Nabi Ibrahim ini? Mak kepada Nabi Allah Ismail dan mak kepada Nabi Allah Ishak. Daripada Ishak inilah Yakub, dan daripada Yakub inilah 12 beradik, dan yang nombor sebelahnya adalah Yusuf yang disebutkan tadilah. Okey. Asal usul Israiliyat. Mereka tadi penganut agama Yahudi dan agama Nasrani, dan ada beberapa nama yang famous lah, seperti Ibrani ataupun Ibri, kan? Dan juga Israel, Yahud atau Al-Yahud. Kan? Ini beberapa nama lah. Dan ada perbincangan detail. Saya tak nak sebutlah di sini. Cukuplah kita mengetahui dari sudut simple yang disebutkan ini. Baik, cuba tengok peta. Kan? Peta ni kalau kita tengok, okey, yang di sini. Dia punya jalan. Kan? Dia punya jalan yang dibawa oleh Nabi Musa AS dalam proses Exodus. Kan? Mungkin tuan-tuan pernah ada belajar. Saya belajar masa ambil master dulu dengan penyelia, dengan penasihat akademik saya, Dr. Arwah lah, Dr. Muda Abdul Rahman. Jadi cerita bab yang ni, kami belajarlah Tauratnya, kitab Injilnya, Tripitaka, the Buddhism, Holy Book, dan sebagainya. Baik, Bani Israel ini ada sejarah yang cukup panjang. Bermula daripada penghijrahan Nabi Yakub ke Mesir. Kisah Nabi Yusuf. Kita baca Quran dalam surah Yusuf, kan, bagaimana dia bermimpi dan sebagainya. Akhirnya Nabi Yakub pun hijrahlah ke Mesir dan mendapat penghormatan lah lantaran Nabi Yusuf ketika itu berada dalam kerajaan Fir'aun. Kan? Baik, selepas kematian Nabi Yusuf, jadi Bani Israel ini dah hilanglah dia punya penaungan, kan? Penaungnya dah hilang, maka sedikit demi sedikit kan berkembang sampailah kepada zaman Nabi Musa, yang kisah pun sama-sama kita maklum, mimpi dia punya Firaun ni untuk nak membunuhlah bayi lelaki, kan. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa, itu ringkas cerita, dan sehinggalah dibangkitkan Nabi Musa AS ini membawa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir. Maknanya kalau kita balik semula lah daripada Palestin tadi itu, Nabi Yakub AS, kemudian memanglah tidak diceritakan pun kalau kita nak dapatkan rekod daripada mana. Wallahu a'lam, betul tak betul, kan? Kerana Al-Quran Al-Karim dan juga hadis-hadis Nabi SAW tidak menceritakan pun laluan yang mana mereka ikuti. Sama ada mereka menggunakan laluan pantai sini ni, tepi Laut Mediterranean ini, ataupun juga melalui laluan tepi sini. Contohlah, tak tahu. Cuma ini adalah kajian yang dibuat oleh para penyelidik. Mungkin betul, mungkin tidak betul lah. Wallahu a'lam. Kan? Baik. Jadi Allah utuskan Nabi Musa AS untuk bawa Bani Israel yang berada di bawah kekejaman Firaun, kan, bawa lagi mana ke luar daripada bumi Mesir. Baik, ini bumi Mesir, kan. Jadi sampailah ke kita ringkas ceritalah, kan, dalam perjalanan ni maknanya tuan-tuan, dia tidak direct macam kita nak keluar, kita nak mana daripada Kuala Lumpur nak pergi Johor Bahru, kan, direct. Dia memakan masa yang lama lah, yang satu kaum berapa ramai wallahu a'lam, kan. Jadi dalam perjalanan ke Palestin tadi, Musa mendapat perintah Allah Taala untuk
bermunajatkan cerita wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada dua pandangan lah, sebab saya ingat saya ni mengaji di Mesir. Saya belajar first degree saya di Mesir dan alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk sampai ke Semenanjung Sinai ini sebanyak 4 kali. Dan termasuklah juga di sini katanya ada Tur Sina, dan di tengah ini kalau tuan-tuan carilah buka Google Map, biasa dia akan tulis Saint Catherine. Saint Catherine ini tempat yang dianggap sebagai sakral kudus bagi penganut agama Kristian juga. Oleh sebab itu, saban tahun, terutama pada musim sejuk, yang dah berumur pun pergi panjat dia bukit tadi itu, tak tahulah sebab ada perbezaan pandangan. Sebahagian kata tu sinanya di sini, sebahagian katanya di sini. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Google, dia ada church dan ada masjid lah kan di puncak bukit sana. Kan? Saya bilang dulu anak tangga kalau tak silap dalam sekitar 900 ke 1000 lebih kurang lah. Baik. Jadi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala ke Bukit Tur Sina dan juga menerima kitab Taurat. Maka orang Yahudi dah Nabi ada kitab Taurat, dan tambahan pula dengan asfar ataupun safar-safar ini yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan mereka. Okey. Kemudian ini cerita bagaimana Nabi Musa membelah laut. Saya nak tunjukkan saja. Kan? Tempatnya di mana? Kan? Maknanya kalau ikutkan daripada sini ni Mesir sini, okey. Dulu tak ada lagi terusan Suez dah. Kan? Masuk ke sini, tak jadi laluan dia tadi tu. Sebahagian daripada sini kan mungkin masuk melalui tengah, di sini adalah Tur Sinai tengah ni. Kemudian dia lalu berada di tepian laut Merah di sini, cuma di sini selat. Kan? Di hujung ni adalah Selat Aqabah. Selat Aqabah ini sempadan antara Sinai, Mesir, Israel ataupun Palestin, dan sebelah sini adalah Jordan. Saya dah sampai sini. Pergi ke bandar situ ada Hotel Toba. Kan Hotel Toba dulu milik Mesir, lepas perang 67 ke milik Israel. Jadi di sini tempat yang dikatakan Nabi Musa membelah laut. Ini saya tak ceritalah. Baik. Jadi ringkas cerita kepada selepas daripada kewafatan Nabi Musa AS, kan Nabi Harun dia ganti, lepas tu pula beberapa pemimpin yang selepas itu kepada Talut dan sebagainya, sampailah kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kan. Dan bila berada di Palestin, Bani Israel ini berada di bawah pengaruh beberapa kerajaan seperti Babylon, Parsi dan Rom. Kan. Jadi juga ringkas cerita bila perang ni mungkin gitulah, ada pro ada kontra, ada dia pro kepada mana. Jadi kalau pro kepada kerajaan, akhirnya kerajaan Parsi itu tewas, maka orang Israel tadi itu dihalau keluar daripada Palestin dan Syria, dan akhirnya mereka pun mulalah cari penempatan yang baru. Kan sementelahan pula Jerusalem jatuh ke tangan Rom, dan pada tahun 135 mereka memberontak terhadap kerajaan Rom yang menguasai Palestin ketika itu. Kan? Rom ini dia menguasai Syria, kita pun maklumlah dari kerajaan Rom ataupun Byzantine Timur ni memang mempunyai sejarah penaklukan dan penguasaan yang cukup panjang. Kan? Di Syria memang banyak tinggalan, sehingga kan apabila Muawiyah bin Abi Sufyan umpamanya yang khalifah pertama bagi kerajaan Umayyad, kan? Dan sebelum dia dilantik khalifah, dia pun dah jadi gubernur di Syam. Dia buat rumah lah, kita kata dia buat rumah ataupun istana ni yang mempunyai tiang tinggi. Tempat kita pun ada, itu datangnya daripada pengaruh seni bina Rom, kan? Begitu juga dengan Kubah, kan? Kubah ni juga adalah seni bina Rom, bukan seni bina Arab. Cuma Kubah ni dah jadi identify, kalau nak buat surah, nak buat masjid, mesti ada Kubah. Dah jadi benda yang sensitif, walhal tak ada isu pun sebenarnya. Kalau kita tengok kepada binaan masjid-masjid di Nusantara adalah bersegitiga dah. Tuan-tuan pergi ke masjid di Demak lah kata dah. Saya pergi ke Surabaya dulu tahun 2008 pun tengok masjid Sunan Ampel ke, kan dalam Ian Sunan Ampel pun, dan
kebanyakanlah kan masjid-masjid yang utama, yang besar, yang lama-lama ini di Indonesia adalah bentuk segitiga lah, macam piramid. Jadi bermula daripada itulah orang Yahudi mula berhijrah dan melarikan diri sebenarnya tak secara besar-besaran, dan termasuklah juga di Madinah. Mungkin saya pun pernah terfikir, dari mana orang Yahudi duduk di Madinah ni? Sebab apa? Bila zaman Nabi SAW ada beberapa kabilah. Kan ada beberapa kabilah seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ini 3 top yang kita maklumlah bila kita belajar dan kita baca sirah Nabi SAW. Dan daripada situlah ada 2 bangsa, ada 2 kaum yang menetap di Madinah. Macam kita lah juga. Bila kita menetap. Jadi di sini berlakunya interaksi antara kaum ataupun bangsa Yahudi dan bangsa Arab, sama ada melalui perdagangan, kan, bisnes ataupun budaya cara hidup. Dan kita kena ingat bahawa tuan-tuan, orang Yahudi ni dia lebih maju, lebih bertamadun daripada Arab Badui, daripada orang Arab. Situ je. Jadi bila mereka lebih maju, kan, sudah tentulah yang korang maju ini akan meniru, mencontohi, meneladani, mengambil apa yang ada pada bangsa yang maju tadi. Yang ambil tadi tu, kalau dari sudut culture lah, mungkin tak mengapalah kot. Kan? Dari sudut apa, mungkin dari sudut bahasa, tapi dari sudut apa. Kan? Kalau dari sudut cerita-cerita inilah yang kadang-kalanya menjadi masalah, dan akhirnya masuklah balik semula kepada tema utama kita, iaitu Israel. Lihat cerita-cerita yang datang daripada mereka orang Israel. Merujuk kepada golongan ilmuwan lah. Kalau tanya orang awam, biasa mana-mana pun, kan, tapi merujuk di sini kepada golongan pendeta ataupun golongan ilmuwan. Samalah juga bila mana kita baca tentang sirah Nabi SAW tentang sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Nama apa? Waraqah bin Naufal. Kan? Waraqah bin Naufal ini bangsanya Arab. Dia orang Arab. Kan? Tapi agamanya Nasrani. Kan? Jangan kata dia Yahudi. Kalau kata Yahudi, jadi Khadijah itu sepupu dia. Jadi ada dalam kalangan orang Arab yang telah menganut agama Nasrani, kan? Jadi itu di Mekah, kan? Baik, jadi corak kehidupan, budaya, maklumat orang Arab ini, mereka banyak mengambilnya daripada orang Yahudi, dan itulah menjadi faktor penyebaran sebahagian daripada kisah Israeliat ke dalam bangsa Arab. Dan sementelahan pula orang Yahudi ini ada persamaan lah. Kan? Kalau ditanya apakah Nabi Musa pembawa, pengembang agama Yahudi, betul ke? Tuan-tuan terima ke tidak? Nak tanya tuan-tuan. Benda ni sensitif ni. Ini live ni. Kan? Kan? Okey, baru tahu Waraqah bin Naufal. Sebab dia sepupu kepada Khadijah. Cuma dia beragama Kristian. Kan? Kalau silap, tolong perbetulkan dah. Kan? Ni pun ada ni info ni. Nabi Yaqub dipanggil Israel dan sebagainya. Okey, jazakumullah khair atas info yang diberikan. Jadi bagi saya lah, saya duduk mengaji perbandingan agama ni, mungkin salah, kita perbetulkanlah nanti. Kan? Nabi Musa bukan pembawa agama Yahudi. Dan Nabi Isa bukan pembawa agama Kristian. Agama Yahudi, agama Kristian telah diselewengkan oleh pemuka agama selepas mereka. Nabi Musa, Nabi Isa adalah penerus kepada agama Hanif yang dibawa daripada Nabi pertama Adam AS sampai kepada Nabi Allah Ibrahim. Sampai kepada Ulul Azmi, sampai kepada Nabi Musa. Kan? Sampai kepada Nabi Isa juga membawa sama saja, iaitu agama Hanifan Muslimah, agama yang lurus, kan? Bukan agama Yahudi sebagaimana yang ada pada hari ini, dan Nabi Isa bukan pembawa agama Nasrani sebagaimana yang ada pada hari ini. Ajaran kedua agama tadi itu, agama Hanif, telah pun diselewengkan sedikit demi sedikit. Akhirnya kekal lah, kan? Sebab kita maklum, kita baca dalam sejarah mereka, kitab Taurat diselewengkan, kan? Kitab Injil diselewengkan, kan?
Mungkin tuan-tuan pun dah ada perbincangan berkenaan dengan kitab Taurat dan kitab Injil dah, kan? Baik, saya tak nak cerita panjang lah, kan? Ini cerita bab lain. Fokus kita kepada Israiliyat ini adalah muqaddimah. Ini adalah muqaddimah. Jadi membawa kitab Taurat dan Safat. Safat ni man asfat, takwin dia macam kalau dalam apa panggil suhuf lah, kan? Kalau dalam tradisi kita ni suhuf ni maknanya lembaran, lebih kurang macam itulah, kan? Taurat ini yang compilation dah. Mana Safat ini ibarat kata helaian-helaian lembaran-lembaran, maka bawa bersama mereka ke semenanjung tanah Arab untuk dijadikan sebagai rujukan. Baik. Kemudian kesimpulannya, walaupun tidak semua kisah Israiliyat ini berpunca daripada orang Yahudi, namun kebanyakannya bersumber daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Dan mereka adalah orang yang bertanggungjawab, walaupun tak semua. Kan? Yang biasanya adalah pemuka agama lah dah. Kan? Kalau orang awam ni mungkin ya, tapi biasanya kepada pemuka agama yang bertanggungjawab, walaupun tidak semua membantu ke arah tersebarnya kisah-kisah Israiliyat dari satu generasi kepada satu generasi yang lain. Habis dah? Ada soalan ke? Tak, kita tengok. Mana cek ni? Ada soalan ke? Tak ada. Kalau kita ada masa beberapa minit lagi ni. Tak ada. Tak ada lah Ustaz. Tak. Kalau tak ada, saya ucapkan jazakumullah khairan. Okey, ada satu mesej apa benda ni? Ya. Okey, terima kasih. Jazakallah khair. Tak ada Jadi kalau tidak ada, tak ada. Tak ada rasanya doktor. Kalau tak ada tak apalah. Kalau tidak ada saya kita berhenti di sini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas pada malam ini itu dapatlah dimanfaatkan sedikit sebanyak. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf, dan marilah sama-sama kita menutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nik. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa sekali lagi pengisian bersama Al-Fadhil Dr. Nik pada hari Sabtu minggu ini 8 Zulkaidah bersamaan dengan 19 hari bulan Jun ya. 19 hari bulan Jun, 8 Zulkaidah hari Sabtu, jam yang sama insya-Allah untuk tajuk ataupun sambungan selepas kita belajar pengertian Israiliyat dan asal-usul, insya-Allah kita akan menyambung lagi pada 19 hari bulan pada hari Sabtu insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan katsira, khususnya kepada Al-Fadhil Doktor. Insya-Allah kita bertemu lagi. Selamat malam semua, selamat beristirahat.